sejahtera. Terima kasih kerana terus mendapatkan informasi di Berita Uniraza bersama saya Alia Syaza. Dan saya Izzat Zeli Adia. Teruskan bersama kami. Uniraza digemparkan dengan sekumpulan pelajar yang membuat kajian tentang etika, etiket dan etos. Kajian mereka fokus terhadap masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia dengan harapan dapat membuka luas mata rakyat Malaysia tentang etika, etiket dan etos. Mereka ingin berkongsi hasil kajian dengan kita semua. Kita langsung bersama Azwa. Terima kasih kepada rakan penyampai. Saya Nurul Azwa akan berkongsi sedikit tentang pendahuluan etika, etos dan etiket dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seperti yang kita ketahui umum, Malaysia dikenali dengan pelbagai kaum dalam kalangan masyarakat. Namun, ada 3 majoriti terbesar di Malaysia, iaitu Melayu, Cina, India. Malaysia sebelum mencapai zaman kemerdekaan dan sebelum pun menjadi sebuah negara, Malaysia melalui beberapa masa evolusi sejarah seperti pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pra-kolonial adalah zaman di mana negara belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Pada ketika itu, etika sudah dipakai oleh masyarakat di tanah Melayu yang dibagi adat resam dan adat istiadat. Kolonial pula adalah zaman di mana negara atau tanah Melayu yang sudah dijajah oleh Eropah ketika itu. Pada ketika itu, etika diperkenalkan di masyarakat dalam bentuk etika, etos dan etiket yang mempunyai maksud yang sama tetapi berbeza dari segi berpakaian, percakapan dan pentadbiran. Pasca kolonial mulai dikenali sebagai era moden, iaitu zaman kita sekarang yang mana masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran basis etika secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, sistem perundangan yang teratur juga adalah faktor utama perkembangan kerajaan Melayu Melaka ketika itu. Kerana wujudnya sistem pentadbiran yang hebat dan cekap, khususnya sistem pembesar 4 lipatan. Pada waktu itu, Melaka sudah mempunyai Undang-Undang Kanun Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang terdapat kita kenal pasti sehingga kini, bahawa Melaka mempunyai tamadun yang tinggi. Saya berhenti di sini. Saya kembalikan siaran ini kepada rakan penyampai di seli kertas. Terima kasih Azwa. Setelah mengetahui asal-usul etika, etiket dan etos, pasti ramai yang tertanya-tanya dengan maksud etika, etiket dan etos. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam, langsung sama dengan Alia. Terima kasih rakan penyampai. Kawai Alia, kawai mahu berkongsikan definisi etika, etiket dan etos. Saya pasti tidak ramai yang mengetahui maksud serta definisi etika, etiket dan etos. Jika tiada, ilmu seseorang itu ibarat si buta kehilangan tongkat. Oleh itu, saya akan berkongsi ilmu dengan anda semua mengenai definisi etika, etiket dan etos berlandaskan Kamus Dewan edisi keempat. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akhlak atau moral, malahan juga nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Setiap golongan bermasyarakat pasti mempunyai prinsip dan nilai akhlak yang menjadi pegangan agar setiap hal yang benar dan yang salah boleh dibezakan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya, etos ialah sifat atau ciri sesuatu bangsa, budaya dan era. Atas asbab perbezaan sifat dan ciri sesuatu bangsa, kita perlu menitik beratkan etos yang baik dalam kehidupan bermasyarakat agar saling hormat menghormati dapat diwujudkan. Etika pula didefinisikan sebagai adat dan peraturan yang melambangkan kesopanan terutamanya dalam kehidupan sosial atau profesi tertentu. Kehidupan dalam pelbagai bermasyarakat memerlukan etiket supaya kemakmuran negara dapat dicapai. Itu sahaja perkongsian dari saya. Kembalikan kepada rakan penyampai di Sri Pentas. Terima kasih Alia. Seperti yang sedia maklum, bangsa utama di Malaysia adalah Melayu, India dan Cina. Namun setiap bangsa pasti memiliki etika, etiket dan etos yang berbeza. Untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang etika, etiket dan etos dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, kita langsung bersama dengan Chris, Krishna, Navita dan Izzat.
谢谢你们是我叫 Priscilla and Peter. Pada Renzuyu, 我想用的有精神。Etika bangsa, Melayu sudah pasti berpadukan agama Islam. Ajaran agama Islam mengajak umatnya untuk mematuhi perintahnya dan menjadikan kehidupan Nabi Muhammad sebagai panduan kehidupan. Oleh itu, bangsa Melayu memiliki sifat-sifat patuna, amanah dan tawhid. Antara etika bangsa Melayu adalah bertutur dengan sopan, mengunyah makanan sebanyak 44 kali dan dilarang mengutuk ciptaan Tuhan. Bangsa Melayu juga diajar untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tiada jurang antara sesama manusia. Hal ini kerana kita semua sama di mata Sang Pencipta. Seterusnya, etika bangsa India. Etika bangsa India dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha dan Sikh. Contohnya, nilai etika yang diamalkan oleh India ialah mengangkat darjah wanita, hidup bermaruah dan menghormati orang tua. Dari segi pemakaian, kaum India harus memakai pakaian yang sopan seperti Punjabi, dhoti dan sari. Contohnya, yang terakhir, sebelum masuk ke kuil, kaum India harus mencuci kaki. Hai sekali, ketika kaum Cina berpadukan agama Buddha dan sikap berbahagi kepada 5 konsep. Yang ingin saya kongsikan adalah Wuxing yang merupakan unsur utama alam iaitu tanah, air, api, logam dan kayu. Ia membawa maksud setiap satu unsur mempunyai peranan dan kesan terhadap perubahan dan pergerakan alam. Sebagai contoh, kaum Cina memiliki sikap saling bantu antara satu sama lain. Mereka tidak akan membiarkan kaum mereka tertindas atau kesusahan. Saya berhenti di sini. Saya serahkan kepada Krishna untuk mengupas tentang etos. வணக்கம். எனக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி. என் பெயர் கிருஷ்ணவேணி ராஜேஷ் பத்மிகோள் நாட்டில் உள்ள நீதிமுறைகளை பற்றி பேசுகிறேன். Etos bagi bangsa India merupakan agama Hindu yang dianggap sebagai suatu agama yang dipegang tata susunannya oleh orang India. Ciri-ciri moral seperti budi pekerti, kesejahteraan rohani dan perayaan mandi dengan niat menyucikan diri daripada perkara buruk. Ia juga kepercayaan kepada hukum karma, iaitu balasan terhadap tindakan manusia menunjukkan penekanan terhadap aspek kepercayaan dan moral dalam kehidupan. Contohnya bagi perayaan Pongal ini diraihkan secara beramai-ramai dengan masak menggunakan video yang kebanyakan diperbuat daripada tanah liat. Ia bertujuan untuk menandakan masa mereka menuai hasil tanaman. Seterusnya, etos bagi bangsa Cina merupakan agama Buddha yang bermaksud dengan daripada kesesatan dan keluar di tengah-tengah cahaya pemandangan yang benar. Ajaran budaya mempunyai persamaan dengan pemikiran agama Hindu dari aspek prinsip-prinsipnya. Antara kepercayaan dan pantalaran bangsa Cina di Malaysia adalah percaya kepada angka yang memiliki elemen negatif dengan positif. Sebagai contoh, angka 4 yang membawa maksud kepada kemewahan dan masa depan yang cerah. Contoh yang kedua, bangsa Cina dilarang menyapu lantai pada hari utama Tahun Baru Cina. Seterusnya, etos bagi bangsa Melayu merupakan agama Islam yang diturunkan di semenanjung tanah Arab melalui usaha dakwah dan pengembangannya oleh Rasulullah. Agama Islam menekankan utamanya untuk berpegang teguh kepada dua perkara, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam merangkumi mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Bagi yang berkemampuan, manakala rukun iman merangkumi 6 perkara, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi dan Rasul.
Saya berhenti di sini. Saya serahkan kepada Namita untuk menjelaskan tentang etiket. Berkenan Sri Krishna berkali, Na Navita Parmesuraningam, ini kena uraian berguntalika etiket. Kaum Melayu merupakan bangsa yang kaya dengan akhlak, ilmu, adab dan budaya. Tambahan pula, kaum Melayu adalah agama berislam. Oleh itu, peraturan yang dilakukan oleh kaum Melayu berpandukan agama Islam. Antara peraturan yang perlu dipatuhi oleh kaum Melayu adalah menjaga batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan makan menggunakan tangan kanan. Namun, ada juga peraturan yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih dipercayai oleh generasi masa kini. Contohnya, dilarang memotong kuku pada waktu malam kerana dipercayai akan pendek umur. Maksud tersirat adalah takut memukakan jari. Pada zaman dahulu, tiada bekalan elektrik. Mereka hanya menggunakan pelita untuk menerangkan rumah yang gelap. Seterusnya, kaum India mengikuti peraturan-peraturan yang berteraskan agama Hindu. Antara peraturan yang dilakukan oleh masyarakat India adalah kaum India tidak memakan daging lembu kerana mempercayai bahawa lembu merupakan Tuhan mereka. Ini adalah satu peraturan yang paling penting bagi kaum India. Mengikut adat resam kaum India, apabila sesebuah keluarga pindah ke rumah baru, susu hendaklah dididihkan terlebih dahulu di atas dapur masak yang baru sehingga ia melimpah keluar dari periuk. Ini merupakan simbolik dari segi rezeki untuk memastikan ia sentiasa melimpah ruah untuk keluarga itu pada masa yang sama memberkati rumah tersebut. Yang terakhir, etiket kaum Cina dipengaruhi oleh agama Buddha. Tambahan pula, etiket mereka turut dipengaruhi oleh petua dan pantang larang tentang kehidupan yang dinamakan Feng Shui. Antara peraturan kaum Cina adalah pada hari kelahiran yang ke-29, rambut anak dicukur dan rambutnya dibungkus dalam kain merah. Kemudian, rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari. Setelah 100 hari, rambut itu dibuang ke sungai. Percaya mereka, dengan melakukan ini, anak itu akan menjadi pemberani. Yang kedua, warna merah adalah warna wajib dipakai ketika perayaan Tahun Baru Cina. Dipercayai memakai warna merah akan dilimpahi tua sepanjang tahun. Ini sahaja perkongsian dari saya. Saya serahkan kepada Izzat. Terima kasih rakan penyampai. Nama saya Izzat Zeli Adia binti Jamal. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan etika, etos dan etiket dalam konteks masyarakat yang berminat kaum di Malaysia. Kepentingan yang pertama adalah menjadi panduan bagi masyarakat untuk berkelakuan baik. Etika, etiket dan etos dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk berkelakuan baik. Selebarnya, ramai yang setuju bahawa tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak muda pada hari ini adalah sikap yang telah dipupuk atau diajar oleh bapa mereka sendiri. Oleh itu, mereka memainkan peranan penting untuk menerapkan nilai-nilai budi dan ajaran yang positif kepada anak-anak supaya dapat membentuk perilaku yang baik seperti menentur buluh belah dari rambut. Etika, etos dan etiket membawa maksud kepada pembentukan diri seseorang. Jadi, ia membantu dalam menjadi panduan bagi masyarakat untuk terus berkelakuan baik. Yang kedua adalah dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera bergantung kepada tingkah laku individu di dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, salah satu inisiatifnya diambil oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera adalah dengan mengadakan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2022. Beliau telah menjemput masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama untuk memulihkan rumah terbuka tersebut. Oleh itu,
Pendedahan tentang etika, etos dan etiket dalam kalangan masyarakat adalah sangat penting bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Yang terakhir adalah dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berwawasan. Setiap manusia diciptakan dengan akal dan minda. Oleh itu, kita haruslah berfikir dengan wajar sebelum membuat sesuatu keputusan dan bukannya secara membabi buta. Masyarakat yang berakhlak mulia memberikan impak positif kepada negara. Contohnya, dapat membentuk jati diri masyarakat yang unggul, pemimpin yang adil dan saksama. Generasi berwawasan adalah pemakin bagi pembangunan negara. Seperti sedia maklum, generasi muda yang akan mencorak negara pada masa depan. Oleh itu, mereka seharusnya celik ilmu etika, etos dan etiket untuk memastikan masa depan negara yang stabil. Ini sahaja daripada saya. Kembalikan kepada rakan penyampai di Sri Pentas. Terima kasih Izzat. Perkongsian mereka sangat menyentuh hati, menyedarkan kita bahawa etika, etos dan etiket telah sebati dengan kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak menyedari itu. Benar sekali. Perkongsian mereka juga menambahkan ilmu pengetahuan saya. Saya setuju. Marilah kita mendengarkan ringkasan tentang hal ini langsung bersama dengan Nina. Terima kasih rakan penyampai. Aiswa, kami Nina, kami akan kongsikan tentang kesimpulan. Natijahnya, etika, etos dan etiket merupakan hal-hal yang berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang berbilang kaum pasti memiliki buah fikiran yang berbeza demi membentuk jati diri yang baik serta mengekalkan keharmonian dan keamanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kita hendaklah mengamalkan prinsip hidup serumpun bak serat, sesusun bak sirih. Lantaran itu, pendedahan dan mempraktikkan ilmu etika, etos dan etiket dapat mencapai kehidupan tersebut. Masih ramai yang cerita tentang ilmu etika, etos dan etiket. Ramai juga yang memilih memejamkan mata kerana berpegang pada kata, saya dilahirkan di dalam keluarga yang moden, tidak perlu mempelajari etika, etos dan etiket. Justeru itu, apakah yang akan terjadi pada masyarakat, terutama generasi muda, jika tiada yang membuka mata mereka tentang etika, etos dan etiket? Tepuk dada, tanya selera. Jangan salahkan masyarakat barat jika anak bangsa kita mencontohi budaya mereka. Tanggungjawab bersama membentuk masyarakat kelab. Saya berhenti di sini. Kembalikan kepada rakan penyampai di Sri Pentas. Pejam cerdik kita sudah pun berada di penghujung. Terima kasih setia hingga ke akhir. Kami berhenti di sini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.